Facebook posting. Saya pergi laju sikit tuan-tuan. Facebook posting ni, cara nak create page. Saya nak create page sangat-sangat senang. Sangat-sangat simple. Sekiranya ustaz-ustazah, Haji Ruslan baru masuk Facebook. Ustaz-ustazah, katakanlah dah ada Facebook, personal Facebook. Cara nak create page ialah, dekat mana nak create page? Pergi ke bahagian setting, ada 3 titik mendapat di skrin tu. Dia ada logo. Dia ada logo gambar bendera. Dia ada gambar bendera. Saya ingat ada tak dalam skrin ni? Tak ada. Slide. Dia ada gambar bendera di page. Dia tulis page. P-A-G-E. Page. So, klik page tu. Dia ada 4 ataupun 5. Betul. Hajilan. Betul. Dekat FB kita. Kalau ustaz-ustazah dah ada FB personal, pergi ke setting. Pergi ke bahagian setting. Di sana nanti dia akan nampak di bawah. Kolom di bawah tu saya ada tak sini klik ni. Ni. Sekejap Ada tak klik sekejap saya nak tengok. Ada. Sini slide tak ada slide ni tak ada. Dia ada gambar page. Dia tulis page. Dia ada logo page. So di sana klik page. Klik page. Kemudian dia, kalau bahasa Melayu ni dia kata buat halaman. Bahasa Melayu klik buat halaman. Klik page. Klik, dia ada bendera. Dia ada logo page. Gambar bendera. Tuan-puan, ustaz-ustazah klik page tu. Dan dia ada 4 ataupun 5 step. Isilah maklumat yang dia perlukan. Dia akan minta kita punya nama. Nama apa? Nama produk. Nama servis. Tu cara dia lah. So kita isi. Dia ada 4-5 step. Kemudian bila dah siap, dia akan berada di atas. Ni lebih detail. Kalau nak belajar nanti insyaAllah saya akan ajar hari lain. Dia ada di atas. So bila kita nak buat posting, biasanya kalau kita buat posting Facebook ni, dia akan tunjuk yang personal kita je dulu. Dia akan tunjuk personal. Sekiranya kalau kita nak promote produk, kita pergi ke bahagian setting atas, kita pilih yang page kita create. So kita buat iklan-iklan berbentuk perniagaan, kita buat di page. Tu cara dia. So nanti insyaAllah kita akan belajar kemudian nanti insyaAllah. Okay, next. Ini adalah saya nak share orang kata apa, tips ataupun saya panggil tips lah, senang sikit. Tips bila mana kita buat posting. Tips ataupun syarat ataupun peraturan bila mana kita nak buat posting. Okey, yang pertama, masa dan frekuensi. Masa dan frekuensi. So kalau dulu kita boleh decide pada waktu bila orang akan berada di sosial media ni. Dulu. Sekarang ni, ustaz-ustazah, orang berada di sosial media, tambah kalau di Facebook ni, setiap masa 24 jam. Selagi mana dia tak tidur, selagi itulah dia akan guna Facebook. So kalau kita nak buat iklan, sekarang ni tak ada masa, pagi ke petang ke malam, selagi mana dia tak tidur, orang tu tak tidur, selagi itu dia akan main Facebook. So sekarang ni tak ada masa, pada waktu COVID ni lah. So buatlah sekerak mana yang kita mampu. Sebaik-baiknya 3 kali 1 hari lah. Yang kedua ialah, tips kedua adalah share valuable content ataupun share info-info ataupun kandungan-kandungan yang memberi manfaat kepada pembaca. Mungkin dengan konten yang kita bagi dari segi berbentuk tulisan, kita boleh buatlah share benda-benda yang kita share ni tuan-puan. Saya nak kongsi lah. Dalam menjual, sebelum kita masuk alam menjual, kita dinasihatkan supaya berkongsi dulu. Berkongsi ilmu-ilmu yang kita ada. Share dulu tuan-puan. Kenapa? Orang akan membeli dengan kita kemudian hari disebabkan oleh dia dapat info banyak yang dikongsikan oleh kita. Contoh gini lah, contoh. Saya nak bagi perumpamaan. Maaf kepada tuan-puan yang mungkin ada terlibat dengan bukan skim, dengan apa? Insurans, pelindungan insurans lah, takaful, contoh. Kalau kita menjual, orang tak suka, orang akan lari. Tapi kalau kita share manfaat, share kebaikan, orang akan terus tanya berapa package paling mahal. Tapi kalau kita asyik menjual, orang tak akan beli walaupun benda tu murah. Tapi kalau kita
bateri. Sini boleh. Sini. Okey. Test. Test 1 2 3. Okey. Baik, insya-Allah kita sambung. Okey, surah okey. Banyak ujian hari ni. Cuaca dekat luar mendung. Mungkinlah tu. Okey. So, okey, saya sambung tadi. Jadinya bila mana kita share yang orang kata apa, info-info, share benda-benda yang manfaat, kita niat tuan-puan, kita niat memberi maybe dengan ilmu yang kita ada ni, mungkin ilmu-ilmu yang tuan-puan belajar pada petang ni, pagi petang ni, mungkin ilmu-ilmu kita boleh share dekat sahabat-sahabat kita yang struggle. Saya tahu, saya ramai kenal-kenalan yang ustaz-ustaz yang dah tak boleh buat kuliah, nak buat secara online tak berapa pandai, struggle, kesian. So maybe kita punya sahabat-sahabat kita ustaz-ustaz lain yang struggle ni, mungkin dengan ilmu yang sedikit yang kita belajar pada pagi ni, petang ni, kita boleh share dekat mereka. Mungkin dengan cara kita share ni, orang lain pun baca ilmu yang kita share ni, mudahnya berniaga pada waktu COVID sebenarnya. Mungkin orang lain yang baca, mungkin dengan info-info yang kita share ni, kita dalam masa sama kita jual produk, mungkin mereka lah yang akan beli produk kita. Kenapa? Sebab mereka nampak kebaikan kita bantu sahabat-sahabat kita lain. Saya nak cerita dekat Ustaz-Ustazah, banyak kali lah pengalaman saya, bila saya membeli produk, saya bukan tengok kepada produk, tapi saya tengok kepada identiti si penjual. Saya tengok kepada karakter penjual. Saya banyak kali lah bila nak beli produk, saya tengok dia post apa tau. Dia post dia bantu ayah dia bantu mak dia khidmat dengan family dia. Banyak benda-benda gini. Sekali-sekala dia tunjuklah produk-produk yang dijual. So saya beli. Saya beli kenapa? Sebab saya bukan kesian, tapi saya respect dekat dia. Dia boleh bantu, dia boleh khidmat dekat family dia. So mudah-mudahan dengan saya beli tadi, duit saya tu, dia boleh belanja mak ayah dia. Contoh, itulah maksud dia. Baik, yang ketiga, tips ketiga adalah visual menarik. Bila mana kita nak buat posting ni tuan-puan, dari kajian Facebook sendiri, didapati audien lebih tertarik untuk lakukan engagement 2.3 kali ganda, bukan 2 kali ganda, 2.3 kali ganda. Bila ada visual yang menarik, contoh gambar, video, ni. So bila mana kita buat program-program, kita ambil gambar-gambar yang menarik. Kalau kita jual produk, ambil zoom yang dekat-dekat tu. Kalau kita jual kek ni, biar orang baca, kita punya ayat copywriting tu, biar dia punya perut tu, krong bunyi tu tuan-puan. Kalau kita jual kek contoh, ataupun jual produk makanan, kalau baca kita punya posting tu, sampai perut dia pun dah rasa macam lapar, memang menjadilah ayat kita tadi. Baik, tips keempat adalah tanya soalan. Ni, kalau lah kata let's say kita nak buat posting di social media, kita tak tahu nak tanya apa ni, nak buat posting apa, kita tanya soalan. Tanya soalan ni pula, okay, kita tanya macam mana kaedah dia. Kita tanya soalan yang simple. Apa khabar sahabat-sahabatku sekalian? Bagaimana hari ni? Dah makan ke belum? Kita guna ayat yang kata apa? Perkataan sahabat. Kita jangan guna apa khabar kawan-kawanku. Kawan-kawanku tu dia jauh sikit. So kita guna sahabat-sahabat. Ataupun kalau lah kata ayat kepada orang-orang yang orang kata apa? Pangkat-pangkat mak contoh. Apa khabar bonda-bondaku sekalian? Bonda tu bukannya menunjuk kepada mak kita saja. Mungkin makcik-makcik kita yang orang kata apa, lebih umur pada kita, pangkat-pangkat mak, macam itulah maksud dia. So kita guna ayat-ayat yang bila orang baca, dia rasa tenang je baca ayat kita. Maksud dia itu. Tips kelima adalah post panjang. Post panjang ni sebenarnya tuan-puan, dalam career seorang businesswoman dalam bidang bisnes ni, dia memang akan buat post panjang. Macam saya tunjuk tadi, Syukur Majid, dia ada kisah dia. Mama Sab ada kisah dia, DAG ada kisah dia. Kenapa? Dengan cerita panjang ni, cerita panjang ni orang akan ingat kita punya produk, orang akan ingat kita punya kepribadian kita. Dan untuk post panjang ni saya nasihatkan kepada ustaz-ustazah semua, kalau nak buat post panjang ni, jangan tulis satu hari tu cerita kita, jangan. Buatlah by episode. Contoh macam ni. Episod bagaimana kita sewaktu kecil dulu. Nakalnya kita dulu. Contoh. Mandi sungainya contoh.
So bila peringkat umur katalah sekolah menengah, macam mana kita karakter kita dulu? Masuk peringkat pengajian macam mana, remaja macam mana, alam perkahwinan macam mana, dan macam mana kita sekarang ni. So bila ada penceritaan ni macam kita tengok movie lah, tengok cerita macam tu. Kalau sinetron lah, sinetron saya tak tengok tapi orang cerita dekat saya lah. Sinetron ni bila dia nak masuk episod lain, ending dia tu, kata ending dia tu menarik sampai kita lambatnya, kenapa ending dia ni macam kena tunggu juga. So kalau kita nak buat cerita yang panjang ni, kita letak ending dia tu untuk new episode tu, biar ending yang tergantung tu yang orang kata mesti follow. Tu gitu maksud dia. Tips keenam ialah variety post. Yang ni pun saya share dah tadi. Pelbagaikan post. Mungkin dari segi inspirasi. Inspirasi ni mungkin kita boleh jadi mungkin Ustaz Adik, Ustaz yang lain. Mungkin kita ada adik-adik kita yang join mengaji, kelas mengaji contoh. Yang kita boleh jadikan mereka-mereka adik-adik ni yang baru usia kecil ni, kita buat cerita bagaimana kegigihan adik-adik ni, termasuk familinya, belajar mengaji sampai boleh berjaya. So kita buat cerita-cerita ni, kita post bagi public baca, at least bagi inspirasi kepada orang yang baru nak belajar mengaji. Tips ketujuh adalah join Facebook group. Ini sangat penting tuan-puan, ustaz-ustazah. Join Facebook group. Kalau kita berniaga, join lah grup-grup yang related dengan perniagaan kita. Kalau kita berniaga roti, join lah mana-mana kata persatuan penduduknya, dekat cikgu-cikgunya, join yang ada related. Kursus penduduk, apa lagi, agensi. Kenapa? Sebab dengan kita join Facebook ni, yang pertama kita boleh buat posting di sana, yang kedua kita boleh buat live di sana. Baik,